Dapatkan hadiah wang tunai terkumpul RM10,000 Malaysia sepanjang siaran langsung bersama kami mengikut terma dan syarat. Kita jumpa nanti. 11.9% peningkatan HIV di Malaysia. Rakyat Malaysia disahkan positif jangkitan COVID-19 melebihi 50,000 kes. Manakala 26,352 kes TB di Malaysia setakat 2019. Setiap hari dan setiap tahun makin meningkat. Adakah kita mampu tangani dan bagaimana untuk kita membantu mereka ini? Dan apakah persamaan di antara ketiga-tiga penyakit ini? Segalanya bakal dirungkaikan dalam rancangan Selangor 3W Kesihatan Awam bersama dengan panel jemputan. Dan jangan lupa dapatkan hadiah wang tunai terkumpul sebanyak RM10,000 Malaysia sepanjang siaran bersama dengan kami. Kita jumpa nanti. Bertemu kembali rentasan berita edisi 779, saya Zawaz Yusof, antara paparan utama. Muhyiddin Yassin mahu PRU 15 disegerakan. Azmin perlu henti berbohong. Menteri Besar menang satu kerusi hadapi ujang getir. Sengketa pembangkang mesti dihentikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi seorang pemimpin yang telah meminggirkan asas demokrasi berperwakilan dengan mengkhianati rakan sendiri, mustahil dia begitu teruja untuk mengembalikan demokrasi. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin membayangkan seolah-olah beliau tidak sabar untuk mengadakan pilihan raya umum ke-15. Apabila pandemik COVID-19 berakhir, kita adakan pilihan raya umum. Kita kembalikan mandat kepada rakyat dan biarlah rakyat buat keputusan untuk memilih kerajaan yang mereka mahu. Namun pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Samad tidak percaya Muhyiddin tidak sabar mahu mengembalikan mandat rakyat dan mengadakan pilihan raya umum ke-15 sejurus pandemik COVID-19 berakhir. Kenyataan Muhyiddin itu menunjukkan beliau sedar kerajaannya tidak mempunyai mandat rakyat setelah masuk ikut pintu belakang. Dia inginkan mandat yang sah untuk membentuk kerajaan kerana dia sedar dia tidak mempunyai mandat yang sah sekarang. Namun pada hakikatnya isu mandat adalah secondary bagi dirinya. Kalau ianya penting dari awal, dia tidak khianat untuk bentuk kerajaan pintu belakang, kata Khalid ketika dihubungi Jom Channel. Luka UMNO yang parah dikhianati oleh katak-katak politik mereka masih bernanah. Terkini Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Puan Zarkasi menempelak Muhyiddin kerana kebanggaan parti itu mencipta pelbagai sejarah. Muhyiddin bangga dia mencipta sejarah kerana berjaya menumbangkan parti UMNO sebagai parti besar dan lama, ujar Puan dalam kenyataannya di Facebook. Menurut beliau, Bersatu ialah parti yang mencipta sejarah. Antaranya, kata Puan, Bersatu menang satu kerusi di Perak tetapi Menteri Besar dilantik dari parti itu. Menang 13 kerusi tetapi jawatan Perdana Menteri mereka punya. Tetapi banyak lagi sejarah lain yang PPBM cipta. Cuma mereka malu untuk berbangga. Antaranya PPBM satu-satunya parti penguasa yang didokong oleh majoriti MP Katak. Perdana Menteri PPBM juga mencipta sejarah kerana kali pertama nasihat Perdana Menteri kes darurat di bawah perkara 40 kepada YDP Agong tidak laku dan tidak diguna pakai bidasnya. Puan merupakan salah seorang daripada pemimpin politik UMNO yang dilihat enggan menggunakan nama Bersatu tetapi menyebutnya sebagai PPBM. Puan juga memperli Presiden Bersatu itu bahawa di Johor, dua menteri besar dari parti itu paling singkat pegang jawatan dalam tempoh tidak sampai 3 tahun. Beliau juga melontarkan persoalan, apakah kerajaan dukungan PPBM akan tumbang kali kedua sebelum tamat tempoh sepenggal memerintah? Itulah natijah kerajaan tebuk atap yang didokong oleh pengkhianat. Rakan pengkhianat sendiri tidak menghormatinya. Selamat memecah banyak rekod, sindir Puan.
Sementara itu, Pengarah Pilihan Raya UMNO Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman menegaskan usaha gerak kerja jentera parti kini sedang diperkukuhkan di setiap peringkat. Cuma kita mahu memperkukuhkan jentera supaya lebih bersedia, katanya seperti dipetik Astro Awani. Namun tidak nampak Bersatu akan dapat laluan mudah untuk memenangi pilihan raya umum ke-15 jika ia benar-benar diadakan dalam masa terdekat. Justru kenyataan Muhyiddin bahawa beliau akan mengadakan pilihan raya umum hanyalah untuk menggambarkan kononnya mandat raya itu penting bagi dirinya. Dia kena gambarkan bahawa ianya, iaitu mandat, penting untuk dirinya. Saya yakin dia tidak akan bubar selagi tiada keperluan, tegas Khalid. Dengan perebutan kerusi yang dijangka berlaku pada pilihan raya umum ke-15, adakah Muhyiddin mahu ia segera diadakan? Rancangan untuk membentuk Perikatan Nasional berasal dari idea Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri untuk menjadikannya Perdana Menteri yang disokong oleh semua ahli parlimen di semua pihak, kata Menteri Kanan Datuk Seri Azmin Ali. Beliau mendakwa sebelum Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan secara mengejut pada 23 Februari lalu, satu akuan berkanun SD merangkumi 131 sokongan ahli parlimen daripada pelbagai parti telah disampaikan ke Istana Negara. Sokongan tersebut dakwa Azmin adalah untuk Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Kami kemudian berusaha sangat keras untuk memastikan bahawa Dr. Mahathir akan terus berkhidmat sebagai PM. Itu adalah pertemuan yang kami lakukan di rumahnya pada 23 Februari jam 4 petang ketika beliau bertemu dengan ke-6 pemimpin parti politik termasuk Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Parti Warisan Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang, Ketua Gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Seri Abang Johari dan saya sendiri, tegas Azmin. Katanya keadaan menjadi huru-hara apabila Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan pada keesokan harinya. Sekiranya Dr. Mahathir tidak mengundurkan diri pada hari Isnin, beliau masih akan menjadi Perdana Menteri dengan majoriti yang lebih besar, ujarnya. Kenyataan Azmin itu disanggah oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Kuang, Salahuddin Amiruddin. Beliau berkata Azmin berbohong mengenai dakwaan bahawa Tun Dr. Mahathir terlibat dalam langkah Sheraton sehingga menyebabkan Kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Saya berada di Hotel Sheraton dan dimaklumkan bahawa SD yang dikumpul tanpa pengetahuan Tun dan Datuk Seri Mukhriz. Mereka akan tubuhkan kerajaan baharu yang bernama Perikatan Nasional. Dua calon Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, katanya dalam satu kenyataan. Menurut Salahuddin, Tun Dr. Mahathir telah menolak jawatan dalam Kerajaan Perikatan Nasional itu kerana ia bermakna beliau perlu bekerjasama dengan pemimpin dari UMNO. Dangkal dan tak masuk akal, Azmin kata idea tubuh Perikatan Nasional untuk Tun Dr. Mahathir jadi PM. Yang bercita-cita besar untuk jadi PM sebenarnya adalah Azmin. Katanya, beliau juga mengungkit bahawa Azmin bertindak untuk menjadi Menteri Besar Selangor melalui pintu belakang semasa masih berada dalam keadilan. Ini terbukti apabila krisis Menteri Besar Selangor 2014, dia sendiri menghantar namanya sebagai calon Menteri Besar Selangor melalui pintu belakang. Dia juga menghantar namanya sebagai Menteri Besar Selangor sejurus Pakatan Harapan di isytihar menang di Selangor tanpa berunding dengan komponen Pakatan Harapan Negeri. Sekali lagi melalui pintu belakang, Azmin minta Tun Dr. Mahathir lantik dia sebagai Timbalan Perdana Menteri Pakatan Harapan, tegasnya. Salahuddin berkata permintaan tersebut ditolak oleh Tun M kerana jawatan Timbalan Perdana Menteri telah dijanjikan kepada Datuk Seri Wan Azizah. Azmin ini ahli politik yang penuh dengan nafsu serakah untuk berkuasa, tegas Salahuddin yang merupakan anggota Jabatan Kuasa Penaja Parti Pejuang. Langkah menubuhkan Perikatan Nasional bertentangan dengan perjanjian yang ditandatangani oleh semua ahli komponen Pakatan Harapan untuk menyerahkan kuasa kepada Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum pilihan raya umum ke-14. Sudah tentu Azmin mahu terus menyuburkan pergeseran penyokong Anwar terhadap bekas Perdana Menteri Pakatan Harapan itu. Paradoksnya, selepas langkah Sheraton, Tun Dr. Mahathir dalam kenyataannya tidak menyokong pelantikan Anwar sebagai Perdana Menteri Malaysia. Justru jika pejuang ingin rakyat supaya tidak percaya kepada Tuan Azmin, pihak Tun Dr. Mahathir harus berhenti daripada memburuk-burukkan Anwar di dalam media sosial seperti yang dilakukan sejak akhir-akhir ini. Perbuatan tersebut tidak memberi apa-apa manfaat kepada pembangkang, sedangkan musuh sebenar ialah Perikatan Nasional.
Ahli Dewan Undangan Negeri Pengkalan Baharu UMNO Datuk Abdul Manaf Hashim membawa usul undi terhadap Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Abdul Manaf dilaporkan sebagai berkata Ahmad Faizal mendapat sokongan mencukupi majoriti anggota Dewan, maka oleh sebab itu dia mengajukan usul keyakinan terhadapnya. Speaker Dewan Undangan Negeri Perak Datuk Muhammad Zahir Abdul Khalid berkata usul undi percaya terhadap Ahmad Faizal pada persidangan Dewan Undangan Negeri Jumaat ini bukanlah sesuatu usul yang dianggap janggal. Ini kerana usul undi percaya itu mengikut perintah-perintah tetap Dewan Undangan Negeri Perak dan memenuhi agenda mesyuarat yang telah ditetapkan. Ini bukan satu inovasi baharu dan bukan kejanggalan atau di luar tabi'i. Memang ada dalam amalan Dewan, katanya, seperti yang dipetik bernama. Bagaimanapun Ketua Pembangkang Perak Dr. Abdul Aziz Bari berkata usul mengejut itu di luar pengetahuan Wakil Rakyat Pembangkang. Ini mempamerkan keadaan UMNO yang dilihat sudah hilang sabar dengan kerajaan pimpinan Timbalan Presiden Bersatu itu. Abdul Aziz menyifatkan usul undi percaya itu sebagai perang terbuka di antara UMNO dan Bersatu di Perak. Beliau berpendapat usul undi percaya itu menunjukkan bahawa saluran biasa di dalam kerajaan tidak lagi efektif untuk UMNO bersuara sehingga mereka terpaksa berbuat demikian. Dahulu mereka kutuk Pakatan Harapan dan saya sendiri dituduh menjatuhkan Ahmad Faizal, sedangkan kita tidak pernah bawa usul sedemikian. Tetapi sekarang UMNO sendiri tidak tahan sehingga terpaksa main kasar. Kasihan UMNO, mereka berasa tertipu. Mereka malu kerana tuduhan terhadap PH sebelum ini jelas tidak benar. Usul ini juga membuktikan PH lebih setia dan tidak tikam belakang, katanya, yang dipetik Sinar Harian. Adakah undi percaya dengan undi tidak percaya ini berbeza? Hakikatnya, walaupun usul itu dirangka sebagai undi percaya, ia tidak berbeza dengan undi tidak percaya. Ini kerana kedua-duanya memerlukan wakil rakyat memilih sama ada untuk menyokong atau menolak Menteri Besar. Jika bilangan menyokong tidak mendapat majoriti, bermakna Kerajaan Perikatan Nasional Perak tumbang. Tindakan usul undi percaya oleh UMNO telah menimbulkan spekulasi bahawa UMNO sedang memulakan langkah untuk menggulingkan Ahmad Faizal. Untuk rekod, pada pilihan raya umum ke-14 lalu, Ahmad Faizal memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Cenderiang menerusi Pakatan Harapan dengan mendapat 7,662 undi, kelebihan 39 undi sahaja berbanding calon Barisan Nasional Chung Shin Heng yang mendapat 7,623 undi. Beliau satu-satunya ahli Dewan Undangan Negeri Bersatu sebelum beberapa orang ahli Dewan Undangan Negeri daripada UMNO, Amanah dan DAP melompat menyertai parti itu. Sebaliknya, Barisan Nasional memiliki jumlah terbanyak dalam komposisi di Dewan Undangan Negeri Perak, iaitu 25 berbanding dengan Bersatu yang memiliki 6 kerusi termasuk wakil rakyat yang melompat. DAP pula memiliki 16 kerusi, manakala Amanah 5 kerusi dan Keadilan 3 serta PAS 3 dan seorang bebas. Bagaimanapun, jika UMNO berjaya menjatuhkan Bersatu, ia masih tidak dapat membentuk kerajaan kecuali bergabung dengan parti pembangkang. Kita tunggu apa tindakan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menyelamatkan air muka timbalannya di Perak. Kejadian anti-klimaks yang berlaku semasa sesi Belanjawan 2021 menimbulkan kesan berbeza di kalangan pemimpin akar umbi Amanah dan penyokong Pakatan Harapan AMNO. Beberapa pemimpin Amanah berpendapat sama ada yang berdiri maupun duduk tidak boleh dilabelkan salah. Juga tidak adil mendakwa mereka yang berdiri itu penyokong Tun Dr. Mahathir dan yang duduk itu menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perkara itu sudah berlalu. Mengapa mahu menangisi susu yang tumpah? Apa yang penting, sama ada yang duduk maupun yang berdiri, mereka bukan menyokong Belanjawan 2021 secara total dan tidak juga menentang kesemuanya secara total. Tidak timbul soal mendahaka kepada titah yang di-Pertuan Agong kerana Parlimen sedang membincangkan Belanjawan untuk COVID-19 yang memberi kesan kepada rakyat. Justru jika UMNO masih ada hati nurani bahawa Belanjawan ini untuk rakyat, maka mereka harus menyokong Pakatan Harapan seterusnya di peringkat jawatan kuasa.
kuasa. Jika tidak seperti yang dipamerkan hari ini, Rang Undang-Undang RUU Belanjawan 2021 peringkat jawatan kuasa perbelanjaan pengurusan Jabatan Perdana Menteri JPM yang meletup itu tetap lulus secara undi belah bahagi. Terdapat 105 menyokong dan 95 menentang RUU ini, manakala 20 ahli parlimen tidak hadir. Menurut laporan Malaysia Kini, antara yang tidak hadir termasuk Chow Kun Yu DAP Tanjung, Michael Teo Keadilan Miri, Christina Liu Keadilan Tawau dan 8 anggota Parlimen Warisan. Jika benar itulah dia tahap solidariti pemimpin pembangkang. Masing-masing seperti sedang menggunting dalam lipatan undian belah bahagi. Jom Channel tertarik kepada kenyataan Naib Ketua Pemuda Amanah Nasional Kevin Sean Gomez yang menyeru semua pihak menghentikan serang-menyerang sama sendiri dan mengukuhkan kesatuan pembangkang. Dalam konflik yang berlaku sama ada dalaman maupun luaran Pakatan Harapan, Amanah sentiasa mengambil sikap memupuk kesatuan dalam Pakatan Harapan dan menyelesaikan segalanya di meja rundingan, katanya. Bila merujuk kepada pendirian Presiden Amanah Muhammad Sabu yang sentiasa mencari titik persamaan dan melupakan perbezaan silam. Justru Pemuda Amanah Nasional menggesa para penyokong dan pemimpin Parti Amanah dan rakan-rakan dalam Pakatan Harapan di semua peringkat untuk berhenti daripada saling menyerang. Serangan antara satu sama lain tidak memberikan keuntungan kepada PH, sebaliknya hanya mengeruhkan lagi keadaan. Musuh parti sekarang ialah Perikatan Nasional, bukan sesama rakan dalam Pakatan Harapan. Serangan seharusnya dihalakan kepada PN yang telah gagal menjaga kebajikan rakyat, khususnya sewaktu negara berhadapan dengan pandemik COVID-19. Ribuan anak muda hilang pekerjaan, hilang punca pendapatan. Perniagaan terpaksa ditutup dan pelbagai dampak negatif kesan pandemik tidak mampu ditangani oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional hanya mampu berretorik dan memberikan idea-idea dangkal dalam menyelesaikan masalah rakyat, tegasnya. Adakah kalian mendengar? Kami turut menyeru Pakatan Harapan, Warisan, Pejuang, UPKO dan Muda untuk bersama-sama meningkatkan persefahaman. Rakyat meletakkan harapan yang tinggi untuk melihat pembangkang mempunyai persefahaman dan kesatuan yang kukuh dalam mengembalikan mandat rakyat. Jom Channel amat bersetuju dengan pandangan beliau yang matang. Yang bengkok diluruskan, yang silap dibetulkan, yang kotor dibersihkan, yang gelap pula kita cerahkan. Barulah kita dapat melihat dengan jelas siapa lawan dan siapa pula kawan. Rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.